Ramai pakcik dan makcik yang telah menjalani pembedahan katarak pernah mengalami situasi ini. Saat pembalut mata dibuka buat kali pertama, wah, dunia terus menjadi terang benderang. Rasanya seperti penglihatan zaman muda telah kembali. Semuanya nampak begitu jelas, sampaikan cermin mata baca pun terus dicampak ke tepi. Tetapi, kegembiraan ini tidak bertahan lama. Selepas 6 bulan atau setahun, malah ada yang lebih cepat. Mula rasa tidak kena. Apa dah jadi? Kenapa pandangan mata mula berkabus semula? Adakah pembedahan tidak berjaya? Atau katarak tumbuh balik, hati mula berdebar-debar, risau, dan keliru. Dalam video hari ini, kita akan jelaskan secara terperinci mengapa penglihatan menjadi kabur semula selepas pembedahan katarak. Pembedahan katarak bukanlah satu insuran seumur hidup untuk mata Anda. Kejayaan pembedahan hanya separuh bergantung pada dokter. Sama ada Anda masih boleh melihat dengan jelas untuk 10 atau 20 tahun akan datang, separuh lagi kuncinya terletak di tangan Anda sendiri. Sekarang, mari kita bincangkan perkara-perkara penting selepas pembedahan yang sering diabaikan. Selepas menonton video ini, Anda akan paham apa yang perlu dilakukan agar cahaya yang baru diperoleh ini dapat menemani Anda lebih lama. Sebelum kita mulakan, jika Anda mengambil berat tentang kesehatan diri dan keluarga, sila tekan butang langgan, subscribe di bawah, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan cara ini, Anda tidak akan terlepas sebarang maklumat kesehatan yang berguna di masa hadapan. Di sini, kami hanya mendedahkan kebenaran kesehatan yang jarang diberitahu secara jujur oleh media arus perdana. Jika Anda suka dengan perkongsian kami, sila type 1 di ruangan komen. Ini adalah sokongan paling bermakna untuk kami terus berkarya. Kami juga mengalu-alukan Anda untuk berkongsi pandangan dan pengalaman di ruangan komen. Ramai yang berpikir, pembedahan katarak ini bukankah hanya proses membuang kanta lama yang keruh, yaitu kanta semula jadi mata kita, dan menggantikannya dengan kanta tiruan yang baru. Iya, seperti menukar lensa baru pada kamera lama. Gambar yang diambil pasti akan jelas, kan? Tanggapan ini hanya separuh betul. Mata kita jauh lebih kompleks daripada sebuah kamera. Ia bukan sahaja mempunyai lensa, tetapi juga film yang peka cahaya, yaitu retina, unit pemrosesan pusat yaitu otak yang memproses image, serta pelbagai komponen lain. Anda mungkin sudah menukar lensa yang baru dan berkilat, tetapi jika film Anda sudah usang dan haus, gambar yang terhasil tetap akan kabur. Kanta tiruan itu sendiri sangat tahan lama, boleh digunakan berpuluh-puluh tahun tanpa masalah. Tetapi bola mata kita adalah organ hidup. Ia akan terus menua dan boleh dipengaruhi oleh penyakit lain dalam badan kita, seperti kencing manis diabetes dan darah tinggi hipertensi. Jadi, pembedahan hanyalah satu permulaan yang baru, bukan penamat. Penglihatan kabur selepas pembedahan selalunya bukan disebabkan kanta baru itu rosak, tetapi komponen lain dalam mata yang memberi isyarat amaran. Apabila penglihatan menjadi kabur semula selepas pembedahan, reaksi pertama kebanyakan orang ialah, adakah pembedahan saya gagal? Katarak tumbuh balik ke? Di sini saya ingin tegaskan, katarak tidak mungkin tumbuh semula. Ini karena kanta semula jadi Anda yang boleh menjadi keruh itu telah pun dibuang. Ia tidak akan tumbuh kembali. Jadi, jika bukan katarak berulang, kenapa penglihatan menjadi kabur? Mari kita lihat 3 punca utama penglihatan kabur selepas pembedahan katarak. Punca pertama, kekeruhan kapsul posterior. Posterior Capsular Opacification, PCO. Ini adalah punca yang paling utama. Kekeruhan kapsul posterior adalah istilah perubatan, tetapi ada nama yang lebih mudah difahami. Katarak sekunder atau katarak susulan. Apa maksudnya? Semasa pembedahan, untuk menyediakan tapak yang stabil bagi meletakkan kanta tiruan, dokter tidak membuang keseluruhan kantung nipis, seumpama plastik lutsinar yang membalut kanta asal. Mereka akan mengekalkan bahagian belakang kantung itu, kapsul posterior, dan menggunakannya sebagai rangka semula jadi untuk memegang kanta tiruan dengan kemas. Mereka bentuk ini sangat bijak. Tetapi, tisu badan kita mempunyai keupayaan untuk membaiki dan tumbuh semula. Selepas pembedahan, saki-baki sel mungkin akan tumbuh secara perlahan-lahan pada kapsul posterior ini, membentuk parut fibrosis. Lama-kelamaan, ia membentuk satu lapisan nipis seperti kaca frost di belakang kanta tiruan baru Anda. Sekarang Anda paham kan? Lensa baru Anda memang bersih, tetapi tingkap yang terletak di antara lensa
dan film telah menjadi kotor dan berkabus. Cahaya tidak dapat menembusinya dengan baik, jadi pandangan Anda secara semula jadi menjadi kabur semula. Kadar kejadian PCO ini sebenarnya tidak rendah. Kira-kira 20% hingga 30% pesakit akan mengalaminya dalam tempo beberapa bulan hingga beberapa tahun selepas pembedahan. Ada yang cepat, dalam 6 bulan sudah berlaku. Ada yang lambat, mungkin 8 hingga 10 tahun kemudian. Ini bergantung pada keadaan badan, usia, dan tahap keaktifan sel individu. Ini bukanlah kegagalan pembedahan atau kesilapan teknikal dokter. Ia adalah satu tindak balas fisiologi semula jadi yang sangat biasa berlaku selepas pembedahan. Ramai yang tidak tahu tentang keadaan ini. Sebaik saja penglihatan kabur, mereka mula cemas dan risau, menyangka mata mereka rosak lagi. Ada yang membazir duit menukar cermin mata baru atau menggunakan pelbagai obat titis mata, tetapi sudah tentu ia tidak berkesan. Jadi, bagaimana nak selesaikan masalah ini? Adakah ia rumit? Perlukah dibedah sekali lagi? Sila bertenang. Rawatan untuk PCO ini sangat mudah, di luar jangkaan Anda. Dokter akan menggunakan teknologi yang dipanggil laser YAG. Anda hanya perlu duduk di hadapan mesin, sama seperti pemeriksaan mata biasa. Dagu diletakkan pada penyandar, mata dibuka luas. Dokter akan menghalakan laser dengan tepat ke arah lapisan kabur itu dan membuat satu lubang yang sangat kecil untuk membuka semula laluan cahaya. Keseluruhan proses ini tidak melibatkan pembedahan, tiada luka, dan tidak berdarah. Ia hanya mengambil masa beberapa menit. Hampir tiada rasa sakit. Ramai pakcik dan makcik yang selepas menjalani prosedur ini terus merasakan pandangan mereka kembali cerah dan jelas, sama seperti selepas pembedahan katarak dahulu. Selepas selesai, Anda boleh terus pulang dan menjalani kehidupan seperti biasa. Jadi, ingatlah perkara penting yang pertama. Jika Anda pernah menjalani pembedahan katarak dan suatu hari nanti penglihatan Anda kabur semula, jangan takutkan diri sendiri. Jangan juga terburu-buru menukar cermin mata. Langkah yang betul adalah kembali ke klinik mata dengan segera. Minta dokter periksa sama ada ia hanyalah PCO. Jika diagnosisnya betul, ia adalah masalah kecil yang boleh diselesaikan dalam beberapa menit. Yang menakutkan bukanlah masalah itu sendiri, tetapi panik dan penangguhan yang timbul akibat kurang pengetahuan. Puncak kedua, penyakit di bahagian belakang mata, retina dan makula. Kesehatan bahagian belakang mata adalah penentu utama kualiti penglihatan Anda pada masa hadapan. Mari kita kembali kepada analogi kamera tadi. Lensa kanta tiruan sudah ditukar. Tingkap di belakang lensa kapsul posterior juga sudah dibersihkan. Tetapi, jika film yang menerima image itu sendiri sudah bermasalah, adakah Anda pikir Anda masih boleh melihat gambar yang jelas? Film ini adalah retina kita. Dan bahagian paling penting dan utama pada film ini dipanggil makula. Inilah puncak utama masalah penglihatan bagi warga emas. Banyak penyakit mata yang berkaitan dengan usia berlaku di sini. Contohnya, degenerasi makula berkaitan usia, AMD, puncak utama kebutaan dalam kalangan warga emas. Retinopati diabetik, bagi mereka yang kandungan gula dalam darahnya tidak terkawal untuk jangka masa panjang. Salur darah halus di belakang mata sudah lama rosak teruk. Pendarahan retina akibat tekanan darah tinggi. Apabila tekanan darah melonjak, salur darah yang rapuh di belakang mata boleh pecah. Masalah-masalah ini tidak akan hilang secara otomatik hanya karena Anda telah menjalani pembedahan katarak. Malah, kadangkala keadaannya menjadi lebih dramatik. Di klinik, kami sering berdepan dengan case seperti ini. Seorang pesakit warga emas mempunyai katarak yang sangat tebal. Sebelum pembedahan, pandangannya sangat kabur, seolah-olah melihat melalui 10 lapisan kaca frost. Dengan penuh harapan, dia menjalani pembedahan dan memilih kanta tiruan yang paling canggih. Keesokan harinya, selepas pembalut dibuka, dia pula mengadu kepada dokter. "Dokter, kenapa jadi macam ini? Saya rasa penglihatan saya lebih teruk daripada sebelum bedah." Image pun herot benyot. Dokter segera melakukan pemeriksaan terperinci di bahagian belakang matanya. Rupa-rupanya, makula pesakit itu sudah lama mengalami kerusakan. Cuma sebelum pembedahan, disebabkan katarak yang terlalu tebal bertindak seperti cermin depan yang kotor.
Ia telah melindungi atau menyembunyikan masalah sebenar di belakang matanya. Pesakit itu tidak sadar. Sekarang, apabila katarak itu dibuang, masalah yang sebenar pun terdedah. Inilah sebabnya mengapa pemeriksaan menyeluruh di bagian belakang mata sebelum pembedahan, dan pemeriksaan susulan secara berkala selepas pembedahan adalah jauh lebih penting daripada jenis kanta tiruan yang Anda pilih. Jika Anda menghidap penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi, atau kolesterol tinggi, Anda perlu lebih berwaspada. Jangan pikir obat yang Anda makan untuk mengawal penyakit ini tiada kaitan dengan mata. Hubungannya sangat rapat. Kesehatan salur darah dalam badan Anda menentukan sama ada salur darah di mata Anda lancar atau tidak. Jika Anda hanya fokus pada mata tetapi membiarkan paras gula dan tekanan darah tidak terkawal, ia ibarat coba memadamkan api sambil menuang minyak. Selain itu, ada satu lagi keadaan yang dipanggil floaters, terapung apung. Ramai yang beranggapan nampak bintik-bintik hitam terapung di depan mata adalah proses penuaan biasa. Tetapi, jika bintik hitam itu tiba-tiba bertambah banyak, disertai dengan kilatan cahaya, atau sebahagian pandangan Anda seperti dilindungi oleh tirai, ini mungkin tanda amaran retina Anda terkoyak atau tertanggal. Ini adalah case kecemasan yang memerlukan rawatan perubatan segera. Jadi, sila ingat, penglihatan kabur selepas pembedahan tidak semestinya masalah lensa. Selalunya, ia disebabkan film yang rosak. Pembedahan hanya menyelesaikan masalah katarak putih, tetapi tidak menyelesaikan masalah penuaan dan penyakit lain. Pesakit warga emas dan pesakit kronik wajib mengutamakan kesehatan bagian belakang mata mereka. Punca K3. Sindrom mata kering. Ini adalah punca yang sangat biasa, tetapi sering diabaikan karena dianggap masalah kecil. Ramai pakcik dan makcik yang telah menjalani pembedahan katarak pernah mengalaminya. Selepas pembedahan, mata selalu rasa kering, pedih, seperti ada pasir di dalamnya. Penglihatan pula tidak menentu, waktu pagi jelas, tetapi menjelang petang atau malam, ia mula kabur semula. Inilah angkara sindrom mata kering. Pembedahan katarak itu sendiri sangat selamat, tetapi semasa proses pembedahan, ubatnya kuman, sentuhan peralatan, dan hirisan kecil pada kornea akan mengganggu kestabilan lapisan air mata nipis di permukaan bola mata buat sementara waktu. Lapisan air mata ini umpama pelincir dan pelindung semula jadi mata kita. Apabila lapisan ini tidak stabil, cahaya yang masuk ke mata akan terganggu pada peringkat pertama lagi. Pembiasan cahaya menjadi tidak sekata, yang secara semula jadi akan menjadikan imei kabur. Kekaburan ini bersifat sementara dan berubah-ubah. Anda mungkin berkelip beberapa kali dan ia akan menjadi jelas semula. Ramai yang apabila mengalami keadaan ini, mula risau semula sama ada kanta tiruan mereka beralih, atau kuasa cermin mata tidak tepat. Sebenarnya, Anda mungkin hanya perlu menambah air untuk mata Anda. Merawat mata kering sebenarnya tidak rumit. Cuma perlu perhatikan 3 perkara. Guna air mata tiruan secara berkala. Minta dokter preskripsikan air mata tiruan yang tidak mengandungi bahan pengawet. Yang penting, gunakannya secara berkala, bukan hanya apabila mata terasa tidak selesa. Mata kering ibarat kulit kering. Ia memerlukan pelembapan berterusan, bukan hanya sapu losian apabila kulit sudah merekah. Perhatikan gaya hidup. Jangan halakan pendingin hawa atau kipas terus ke muka Anda. Jangan menonton TV atau menggunakan telepon pintar terlalu lama. Coba untuk lebih kerap berkelip. Pakai cermin mata hitam apabila keluar rumah, bukan saja untuk melindungi dari silau, tetapi juga dari angin dan habuk. Elakkan penggunaan mata yang berlebihan sebelum tidur, untuk memberi mata masa rehat yang cukup. Beritahu dokter Anda. Ramai yang rasa mata kering ini masalah kecil dan segan untuk beritahu dokter. Sebenarnya, Anda mesti maklumkan kepada dokter. Barulah dokter boleh menilai keadaan Anda dan memberi nasihat yang paling sesuai. Jadi, sila ingat, penglihatan yang jelas bukan sahaja memerlukan lensa yang bersih. Permukaan mata juga perlu cukup lembab. Jika selepas pembedahan Anda merasakan mata pedih dan penglihatan tidak menentu, cobalah atasi masalah mata kering terlebih dahulu. Selalunya, sebahagian besar masalah akan selesai. Jadi, apa yang perlu dilakukan selepas pembedahan katarak untuk mengekalkan penglihatan jelas yang berpanjangan? Sebenarnya tiada rahasia yang rumit. Kuncinya adalah konsisten melakukan 5 perkara berikut.
5 perkara ini menentukan berapa lama dan stabilnya penglihatan Anda. Pemeriksaan susulan berkala. Rama yang selepas pembedahan berjaya, merasakan semuanya sudah selesai dan tidak lagi datang untuk pemeriksaan susulan. Ini adalah kesilapan terbesar. Anda terlepas peluang keemasan untuk mengesan PCO atau penyakit di belakang mata pada peringkat awal. Adalah disyorkan untuk membuat pemeriksaan susulan pada sebulan, 3 bulan, 6 bulan, dan setahun selepas pembedahan. Terutamanya bagi mereka yang mempunyai penyakit kronik, kekerapan pemeriksaan belakang mata perlu ditingkatkan. Ingat, banyak penyakit mata pada peringkat awal tidak mempunyai simptom sakit atau gatal. Apabila Anda mulai merasa kabur, selalunya ia sudah terlambat. Lindungi mata daripada cahaya terik. Selepas menukar kanta tiruan baru, mata akan menjadi lebih sensitif terhadap cahaya. Pendedahan kepada sinaran ultraungu UV untuk jangka masa yang lama tanpa perlindungan akan mempercepatkan penuaan makula. Jadi, apabila keluar rumah, pastikan Anda memakai cermin mata hitam atau topi yang boleh melindungi daripada UV. Ini bukan untuk bergaya, tetapi untuk melindungi film berharga Anda. Amalkan tabiat penggunaan mata yang baik. Selepas pembedahan, penglihatan menjadi jelas. Rama yang mula membalas dendam dengan menggunakan mata secara berlebihan menonton drama, membaca novel, bermain telepon pintar lebih lama. Ingat, mata Anda bukan mesin. Ia perlukan rehat. Patuhi peraturan 30 menit penggunaan mata, 5 menit rehat. Semasa berehat, lihat objek yang jauh atau pejamkan mata untuk merehatkan otot mata. Kawal penyakit kronik dengan ketat. Perkara ini saya mesti tekankan berulang kali. Gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi adalah 3 musuh utama kesehatan belakang mata. Sila patuhi arahan dokter, makan obat mengikut jadwal, dan pantau bacaan Anda secara berkala. Jangan pikir masalah mata boleh diselesaikan oleh dokter mata sahaja. Jika bacaan perubatan dalaman tidak terkawal, usaha dokter mata akan menjadi sia-sia. Amalkan penjagaan harian. Ini termasuk pemakanan dan rehat. Banyakkan makan sayuran berdaun hijau gelap dan makanan yang kaya dengan lutein, seperti jagung, kuning telur, dan bayam. Ia berfungsi seperti pelindung matahari untuk mata. Elakkan makanan yang tinggi minyak, gula, dan garam. Tidur awal pada waktu malam agar mata dan badan mendapat pemulihan yang secukupnya. Kawan-kawan, selepas mendengar penjelasan ini, Anda sepatutnya sudah paham. Pembedahan katarak bukanlah garisan penamat. Sebaliknya, ia adalah satu garisan permulaan yang baru. Kejayaan pembedahan hanya membantu membersihkan halangan di hadapan mata Anda, membolehkan Anda kembali ke landasan perlumbaan. Tetapi, dalam maraton untuk mengekalkan penglihatan yang jelas ini, sama ada Anda boleh berlari jauh dan stabil. Ia bukan bergantung pada dokter, tetapi pada diri Anda sendiri. Gaya hidup Anda selepas pembedahan, tabiat pemakanan Anda, sama ada Anda membuat pemeriksaan susulan berkala semua perkara kecil yang nampaknya tidak penting ini. Sedikit demi sedikit menentukan, sama ada dalam 10 atau 20 tahun akan datang, Anda masih boleh melihat cucu Anda membesar dengan jelas, atau kembali ke dunia yang kabur. Baiklah, perkongsian mengenai katarak hari ini sampai di sini sahaja. Akhir sekali, mari kita imbas kembali perkara-perkara terpenting hari ini. Sila simpan baik-baik poin-poin ini dalam ingatan, karena ia berkaitan dengan keupayaan Anda untuk melihat dunia dengan jelas dan terang untuk jangka masa yang panjang. Pertama, kita perlu ingat 3 punca penglihatan kabur semula. Kekeruhan kapsul posterior PCO. Jika Anda dapati penglihatan perlahan-lahan menjadi kabur seperti diselubungi kabus pagi, jangan panik. Ini kemungkinan besar bukan katarak berulang, cuma masalah kecil yang boleh diselesaikan dalam beberapa menit. Penyakit di bagian belakang mata, terutamanya makula. Ini adalah asas yang menentukan kualiti penglihatan Anda, khususnya bagi mereka yang menghidap kencing manis dan darah tinggi. Selepas pembedahan katarak, Anda perlu lebih prihatin terhadap kesehatan belakang mata. Lakukan pemeriksaan berkala dan kawal paras gula, serta tekanan darah dengan ketat. Sindrom mata kering. Jika Anda rasa mata kering, pedih, dan penglihatan tidak menentu, kemungkinan besar mata Anda terlalu kering. Menggunakan air mata tiruan secara berkala untuk menjaga kelembapan mata adalah amalan harian yang perlu Anda lakukan. Jadi,
Untuk melindungi cahaya yang amat berharga ini, Anda mesti ingat beberapa perkara berikut. Jadikan pemeriksaan susulan berkala sebagai satu janji temu penting dalam kalender Anda. Pembedahan selesai bukan bermakna semuanya beres. Hanya dengan membenarkan dokter memeriksa secara berkala, Anda boleh mengesan dan menyelesaikan masalah pada peringkat awal. Jadikan cermin mata hitam sebagai azimat pelindung Anda apabila keluar rumah. Sinar UV dalam cahaya matahari adalah pemangkin penuaan mata yang tidak kelihatan. Sama ada hari cerah atau mendung, memakai cermin mata hitam yang berkualiti adalah perlindungan terbaik untuk mata Anda. Penyakit lama dalam badan adalah masalah besar untuk mata. Sila patuhi nasihat perubatan untuk menguruskan tekanan darah dan gula dalam darah Anda. Apabila badan sehat, barulah mata akan mendapat nutrien yang mencukupi untuk melihat lebih lama. Apabila mata letih, berilah ia rehat secukupnya. Setiap setengah jam menonton TV atau menggunakan telepon pintar, ingatlah untuk bangun dan melihat ke arah yang jauh atau pejamkan mata selama beberapa menit. Jangan biarkan keletihan yang berlebihan mengorbankan penglihatan berharga Anda. Kesimpulannya, pembedahan memberi Anda satu permulaan yang baru, manakala penjagaan dan pemeliharaan harian Andalah yang menentukan berapa lama Anda boleh melihat dunia dengan jelas. Tolonglah hargai cahaya yang baru diperoleh ini. Jika Anda rasa kandungan hari ini bermanfaat, sila kongsikannya kepada orang di sekeliling Anda yang mengalami masalah penglihatan kabur selepas pembedahan katarak, karena mereka mungkin sedang berada di persimpangan antara dunia yang jelas dan kabur. Perkongsian Anda mungkin dapat menyalakan sebatang pelita untuk mereka. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.